الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستودعه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام فأما بعد. Yang dihormati Tuan Imam serta seluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan hadirat yang terus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berada dalam kuliah dan juga pengajian ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan kita istiqamah untuk mengikuti pengajian ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dan sekaligus menjadikan ia sebagai asbab untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Hari ini semua cuti, sempena hari pekerja, Labor Day, yang sebahagian daripada umat melihat dia sebagai hari untuk meraihkan jerih-perih kesukaran, segala pengorbanan pekerja-pekerja di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dan Islam sangat menitik beratkan soal bekerja, pekerjaan, dan juga perkara-perkara yang membabitkan hak-hak serta tanggungjawab bagi mereka yang bekerja, bagi mereka yang menggajikan pekerja dan seterusnya. Malah Islam datang di dalam keadaan memuliakan mereka, membela golongan yang tertindas. Islam yang memperkenalkan soal perlu kepada upah ataupun gaji yang sepatutnya, dan Islam menggalakkan semua orang mengambil tanggungjawab untuk bekerja dengan galakan tambahan betapa mereka bekerja bukan semata-mata untuk memperoleh nafkah, bukan semata-mata untuk dapatkan gaji, bukan semata-mata nak dapatkan upah, tetapi Islam menggalakkan serta sebenarnya mewajibkan semua orang bekerja dengan suatu gambaran akan datang betapa segala-gala yang dilakukan pekerjaan itu ada tanggungjawab yang lebih besar daripada sekadar mendapatkan rezeki sebagai punca rezeki, tetapi lebih daripada itu sebagai suatu bekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu disentuh juga tadi khutbah Jumaat tadi berkenaan pekerjaan dan seumpamanya. Tetapi apa yang saya cuba untuk pertekankan, Allah menyebut wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Apa kata Allah? Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang ada pada hari ini, agar bekerja, buat kerja, bertindak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan fasayarallahu amalakum, maka Allah pasti akan memerhatikan dan akan melihat. Dan cantiknya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut di sini dengan ibarah present tense. Allah sebut fasayarallah, maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memerhatikan kita buat kerja. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita perlu amanah, perlu jaga masa, perlu perform at the highest possible standard ni, adalah segala-galanya agar kita merasakan bahawa kita sebagai seorang jurutera, sebagai seorang arkitek, sebagai seorang
pekerja industri, sebagai seorang guru, sebagai seorang pensyarah, sebagai seorang tukang dan seumpamanya. Semua ini Allah Subhanahu wa ta'ala kata Allah perhatikan dan Allah akan saksikan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala serta Rasulnya akan menjadi saksi nanti ketika mana wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Maknanya semua perkara yang akan kita lakukan ini, baik kita sebagai seorang pengurus, baik kita sebagai seorang pekerja, baik kita sebagai seorang majikan, baik kita sebagai seorang pembantu, yang semua ini akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipamerkan kembali betapa sesungguhnya segala tindakan kita sepatutnya kita fikirkan bersama bagaimana seorang jurutera akan menggunakan segenap bidang pekerjaannya memenangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, membantu agama Allah. Bagaimana seorang guru di sekolah perlu memikirkan dan meletakkan sasaran agar anak-anak muridnya nanti, termasuk dirinya juga, akan bersama-sama membantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana itu adalah jawapan yang terbaik ketika mana segala apa yang kita buat di atas muka bumi ini dikembalikan, dipamerkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat kelak. Maka kalau sesungguhnya semua orang memainkan peranan untuk membantu agama Allah dengan kerja yang dilakukan olehnya, maka tidak mustahil kalau Islam satu ketika dulu pernah berada di puncak, yang disebut bahawa Islam pernah mencapai tahap ustaziyatul alam, maknanya jadi ustaz kepada dunia. Apa maksudnya? Islam pernah menjadi rujukan kepada, baik orang Eropah merujuk kepada Islam, baik orang Barat merujuk kepada Islam, baik orang Cina pun merujuk kepada Islam, bila mana umat Islam meletakkan segala-galanya ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang guru akan memastikan insya-Allah dibina anak muridnya dengan kefahaman tauhid yang benar. Seorang pensyarah katakan bukan setakat menyampaikan syarahan, bukan setakat marking exam papers, tetapi lebih daripada itu memikirkan bagaimana mahu dibawa umat ini dengan amanah ilmu, dengan kecerdasan dan kefahaman yang benar tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua saling bertolong bantu, saling bahu-membahu bagi memenangkan agama Allah dan meletakkan Islam pada tempat yang sepatutnya. So mudah-mudahan bila kita ada hari pekerja ni, dia bukan setakat kita cuti je lah, tetapi kita memikirkan dan kita tengok balik bagaimana pekerjaan kita relatekan dengan kerja-kerja membantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak perlu letak jawatan, tetapi perlu memikirkan bagaimana seorang yang bekerja dalam bidang industri, katalah industri otomotif, macam mana agaknya untuk nak membantu memenangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat kereta, mungkin kita membayangkan macam tak ada kaitan dengan nak memenangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tuan-tuan dalam bidang otomotif ataupun jual kereta, macam mana agaknya untuk kita membawa pekerjaan yang berkenaan membantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya Allah bentangkan kepada kita terlalu banyak cara untuk kita membantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuklah bagi mereka yang ada kepakaran-kepakaran dalam bidang otomotif for example. Maka jangan sesekali memisahkan ia daripada tauhid, jangan sesekali memisahkan ia daripada urusan memenangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan membina kita punya pekerja-pekerja bawahan ke, ataupun kerja rakan sekerja kita sekalipun, untuk bersama-sama melihat bagaimana setiap apa yang kita lakukan, bila penciptaan-penciptaan yang detail, penciptaan-penciptaan yang terperinci ini, sepatutnya kita semakin dekat dengan Allah dan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan daripada situ juga kita akan bina bagaimana kalau begini kompleks, katakan nak buat kereta, lagi kompleks kejadian manusia for example. Maknanya di sana segala perkara yang berkait dengan kehidupan kita tidak boleh tidak mesti
dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa alasan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, moga-moga kita menjadi mereka yang terus bekerja dan bekerja insya-Allah untuk mencari nafkah rezeki yang halal, yang sekaligus insya-Allah meletakkan ia sebagai jalan yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah, dan membantu memenangkan agamanya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, insya-Allah kita sambung hari ini, masih lagi pada halaman yang ke-19, muqaddimah kepada Kitabul Iman, tapi dekat hujung sikit. InsyaAllah kalau sempat kita cuba untuk masuk kepada hadis yang pertama, hadis yang proper yang pertama dalam Kitabul Iman ini. Kita sambung daripada waqala Ibnu Mas'ud, al-yaqin al-imanu kulluh. Kalau dari bawah baris yang keempat, waqala Ibnu Mas'ud al-yaqin al-imanu kulluh. Kalau kita baca di sini, begitu cantik yang diutarakan oleh Imam Bukhari dalam menyusun hatta muqaddimah ini sekalipun, maka dia memetik beberapa pandangan ataupun beberapa asar. Bila disebut Ibnu Mas'ud ini, maka apa yang diutarakan oleh Ibnu Mas'ud dianggap sebagai asar. Asar ni status dia hampir sama dengan, mendekati hadis Nabi SAW. Ia adalah asar daripada para sahabat, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka sebahagiannya dianggap sebagai hadis yang mauquf, maknanya dia bukan daripada kata-kata Nabi SAW, tetapi statusnya boleh diangkat ke tahap menghampiri status hadis Nabi SAW dengan sebab ucapan daripada para sahabat, terutamanya sahabat-sahabat yang siqah, sahabat-sahabat yang memang dekat dengan Nabi SAW, tiada pertikaian daripada mana-mana pihak. Maka ia adalah sebutan berdasarkan apa yang dipelajari daripada Nabi SAW. Sebab tu selepas daripada sunnah, selepas Al-Quran, As-Sunnah, yang paling tinggi adalah ijma' sahabat. Malah ia mengambil sumber perundangan yang ketiga, kerana dinyatakan di sana bagaimana ijma' daripada para sahabat ini almost impossible. Ijma' di dalam pengertian para sahabat bersepakat pada sesuatu perkara, almost impossible untuk sahabat ini menipu. Apatah lagi kalau ramai-ramai sahabat. Kalau katakan ada pertikaian seorang sahabat ataupun pertikaian seorang sahabat yang lain, itu boleh untuk difahami atas kapasiti individu. Tetapi bila mana dia ijma', persepakatan daripada para sahabat, contohnya dalam hal pembukuan Al-Quran. Al-Quran di peringkat awal tidak dibukukan. Al-Quran di peringkat awal ditulis di atas lembaran-lembaran. Ada di atas lembaran dalam bentuk kertas. Ada di waktu tu mungkin tak ada dalam bentuk kertas yang proper, tetapi dia dalam bentuk kulit kayu. Ada sebahagiannya di atas kulit binatang dan batu dan seumpamanya, yang kemudian atas ijtihad daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in diringkaskan cerita, maka dicadangkan kepada pembukuan Al-Quran. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, memang Nabi tak pernah suruh, memang Nabi tidak pernah mengarahkan agar Al-Quran ini dibukukan, tetapi ini dirujuk kepada ijma' para sahabat. Bersepakat para sahabat untuk membukukan Al-Quran. Di peringkat awal mengumpulkan, yang mengumpulkan di zaman Sayyidina Abu Bakar, yang kemudian berlaku pembukuan di dalam konteks pada zaman Sayyidina Uthman. Dia bukukan dan kemudian disalin untuk setiap wilayah pada waktu yang berkenaan, satu kopi, satu nushah, yang disebut sebagai mushaf. Itu sebabnya biasa dirujuk sebagai mushaf Uthmani, dengan sebab dirujuk kepada zaman Sayyidina Uthman yang membuat inisiatif yang berkenaan. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ini juga merupakan seorang sahabat yang besar,
iaitu Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini dianggap sebagai tokoh sahabat yang besar, terutamanya dalam konteks pengembangan apa yang disebut sebagai mazhab ahli ra'i, iaitu suatu pendekatan ataupun mazhab di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang banyak menggunakan rasional. Namun begitu, perlu untuk difahami di sini, bukan bermakna bila dia banyak menggunakan pandangan-pandangan rasional ini ia meninggalkan nas, tidak. Cuma kedudukan yang berkenaan, Ibnu Mas'ud dia banyak bersekitar, kehidupannya adalah di kawasan Iraq, di kawasan zaman tu dia ada Basrah, Kufah dan beberapa kawasan yang berhampiran. Maka Ibnu Mas'ud dia membina madrasah Ahlul Ra'i. Jangan samakan Ibnu Mas'ud dengan liberalis, tidak. Ibnu Mas'ud dia banyak mengeluarkan fatwa-fatwa, banyak menggunakan qiyas bila mana terpaksa berhadapan dengan masalah ataupun hukum-hukum yang lagi banyak. Waktu itu Iraq agak jauh daripada even hari ini sekalipun Iraq jauh daripada Mekah, Madinah dan seumpamanya. Maka kita boleh untuk fahami di sana mungkin keadaan tersebut mendorong kepada banyak perkara-perkara, isu-isu yang perlu untuk ditangani sesuai dengan Ahlul Iraq. Maka dengan sebab itu Ibnu Mas'ud dikenali sebagai pelopor kepada pendekatan Ahlul Ra'i, yang banyak menggunakan qiyas, yang banyak menggunakan fatwa-fatwa yang bersandarkan kepada nas dan mengikut peraturan-peraturannya. Cuma dia punya pendekatan sedikit berbeza dengan madrasah Ahlul Hadis yang banyak berpusat di kawasan Mekah dan juga Madinah, khususnya Madinah pada zaman yang berkenaan. Sebab tu perkembangan mazhab yang banyak menggunakan al-qiyas dan juga beberapa sumber-sumber pendalilan yang berasaskan kepada penggunaan akal, berasaskan kepada nas, adalah di kawasan Iraq ini. Perkembangan yang berlaku kepada mazhab Hanafi dan seumpamanya banyak mengikut apa yang ditinggalkan oleh Ibnu Mas'ud. Jadi apa kata Ibnu Mas'ud? Al-yaqin al-imanu kulluh. Maka disebut di sini bagaimana ini adalah berdasarkan kepada asar yang disandarkan kepada Ibnu Mas'ud. Saya sebut tadi asar adalah ungkapan-ungkapan, pandangan-pandangan, kata-kata daripada para sahabat, iaitu Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ibnu Mas'ud, bila Imam Bukhari dia ringkaskan apa yang disebut oleh Ibnu Mas'ud dalam nas yang lebih panjang, adalah doa yang biasa dipanjatkan oleh Ibnu Mas'ud, dirakamkan, dilafazkan oleh Ibnu Mas'ud, iaitu ya Allah, ya Tuhan kami, zidna imanan, tambahkan kepada kami iman, wa yaqinan wa fiqhan, tambahkan kepada kami iman, kemudian keyakinan dan juga kefahaman. Ini antara doa yang biasa diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud. Maka Imam Bukhari sebut di sini, Ibnu Mas'ud menyebut al-yaqin al-imanu kulluh. Keyakinan adalah al-iman keseluruhannya. Maka dihuraikan oleh para ulama di sini bagaimana apa yang dimaksudkan oleh Ibnu Mas'ud di sini, memberikan penekanan kepada soal iman ini perlu untuk dilihat kepada keyakinan yang dipersembahkan di dalam hati. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ringkasnya Ibnu Mas'ud nak mempertegaskan bahawa tanpa keyakinan iman tak sempurna. Tanpa keyakinan yang bulat, maka iman kita sebenarnya sedang bermasalah. Sebelum ni kita bincangkan berkenaan Nabi Ibrahim. Bila mana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dan minta kepada Allah agar ditampilkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia bukan soal Nabi Ibrahim tidak yakin,
Tetapi Nabi Ibrahim mahu menambahkan lagi keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sebab itu, dalam konteks apa yang disebut oleh Ibnu Mas'ud ini juga adalah untuk kita mencapai iman yang benar, keyakinan mesti solid. Yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kena yakin dulu. Masalah kita kemudian mungkin kita rasa nak bahaskan, rasa nak pelajari lebih mendalam, rasa nak mengkaji lagi mendalam. Contohnya, bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran, ada benda yang mungkin kita berasa tak berapa faham. Satu, ada juga benda yang kita tertanya-tanya, kenapa begini? Contohnya, bila di dalam Al-Quran ditetapkan berkenaan harta pusaka, lidzakari mithlu hadzil unsayain, bagi anak lelaki adalah nisbah antara anak lelaki dengan anak perempuan ini adalah dengan nisbah 1/2. Maknanya di sana anak lelaki dapat 1, anak perempuan dapat setengah. Bagi mereka yang beriman, kalau mengikut nasihat daripada Ibnu Mas'ud di sini, kita kena yakin, terima dulu. Terima dahulu. Kemudian baru kita mungkin mencari-cari apa hikmahnya. Kemudian kita mencari apa sebabnya. Sebab tak semua juga benda yang diturunkan di dalam Al-Quran, perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mesti ada sebab yang mengikut rasional akal kita. Maka hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, dengan sebab itu apa yang disebut oleh Saidina Ali katakan bahawa tak semua benda di dalam Islam, dalam ibadah ini adalah ditentukan oleh akal kita. Maknanya ditentukan oleh logik akal kita. Kalau semua ditentukan oleh logik akal kita, maka contohnya sapu khuf. Sapu khuf, kita sapu belah atas ke belah bawah, tuan-tuan? Atas kan? Kalau ikut logik akal kita, yang kotor yang kita guna untuk pijak, pijak lantai ke pijak tanah ke, adalah tapak kaki. Tetapi kita diminta untuk sapu khuf ini di atas stokin kulit. Stokin kulit yang dibenarkan dalam Islam bahawa kita mungkin tak berapa guna sangat di sini, terutamanya di negara-negara yang sejuk, yang agak sukar untuk menunaikan, menyempurnakan wuduk ni, maka dibenarkan untuk gunakan khuf. Di sini pun boleh. Di sini dalam konteks orang yang bermukim ataupun ialah yang biasa-biasa ni, macam kita biasa-biasa ni, kita boleh pakai sehari satu malam. Mana sehari 24 jam lah. 24 jam kita boleh pakai khuf tu, yang kalau kita wuduk kita tak perlu untuk basuh kaki, memada dengan lalukan air di atas khuf yang berkenaan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, maka ini yang dipertekankan, soal keyakinan kita. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan peraturan di dalam Islam, peraturan solatnya begini, kemudian peraturan yang berkait dengan zakatnya begini, peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam konteks undang-undang jenayah, bila Allah tetapkan 100 bagi orang, 100 sebatan bagi orang yang berzina bukan muhsan, maknanya yang masih bujang lagi, maka keyakinan kita sepatutnya bulat untuk menerima 100 tanpa pertikaian. Kemudian kalau mungkin kita nak bincangkan bagaimana, kenapa, mencari hikmahnya, mencari-cari apa yang di sebalik pengajaran daripada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ahlan wa sahlan, selepas mana kita meletakkan keyakinan yang bulat, benar ini daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita tidak tergolong di kalangan mereka yang pertikaikan dulu, dengan sebab apatah lagi bila pertikaian itu tanpa ilmu, makin bertambah-tambah kita pertikai, makin seronok setan campakkan
campakkan keraguan, campakkan rasa confuse, campakkan lagi rasa ragu-ragu, sampai ke peringkat ada di kalangan Muslim yang boleh untuk mengeluarkan statement, katakan undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala ketinggalan zaman, undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak relevan dengan dunia moden. Dengan sebab sebenarnya kejahilan yang antara lain adalah berpunca daripada iman yang tidak diiringi dengan keyakinan yang solid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sebab tu kita wajar untuk beramal dengan doa Ibnu Mas'ud ini, untuk kita doa kepada Allah agar iman kita biar benar-benar solid, biar benar-benar kukuh, biar benar-benar berasaskan kepada keyakinan yang jitu. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kemudian waqala Ibnu Umar, cantik Ibnu Mas'ud dirujuk kepada Ahlul Iraq yang berada di Iraq. Ibnu Umar dikenali sebagai Ahlul Hijaz, iaitu pelopor kepada apa yang disebut sebagai madhab Ahlul Hadis. Mereka yang banyak menghuraikan, banyak menyelesaikan banyak perkara ini bersandarkan kepada hadis-hadis yang ada. Maknanya di sana dia dekat kepada ialah environmentnya, dia berada di Madinah. Dia banyak akses kepada para sahabat yang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada situ lahir contohnya mazhab Malik, mazhab Maliki, dan yang banyak rely kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mana-mana penghuraian, dalam mana-mana penghujahan hukum dan seumpamanya. Jadi Ibnu Umar pula sebut, la yablughul 'abdu haqiqatat taqwa hatta yada'a ma haka fis sadr. Apa kata Ibnu Umar? Abdullah Ibnu Umar ni anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Walaupun dia anak kepada Sayyidina Umar, Ibnu Umar dikenali sebagai seorang yang hebat dari sudut ilmunya, penguasaan hadis, kemampuan untuk mentafsirkan Al-Quran, sebagai seorang tokoh ilmu, bukan sebagai seorang tokoh politik. Dia bukan di kalangan governor ke ataupun pemerintah ni. Ibnu Umar dikenali sebagai seorang tokoh ilmu, sehingga dalam konteks penyelesaian pemilihan khalifah selepas daripada Saidina Umar, Ibnu Umar di antara orang yang diberikan amanah sebagai rujukan dalam penyelesaian bila nak memilih khalifah yang seterusnya selepas Saidina Umar ini. Namun begitu, dengan syarat Ibnu Umar tak jadi khalifah yang berkenaan, dia adalah rujukan di dalam menyelesaikan perkara yang berlaku. Namun begitu, mungkin Saidina Umar pun aware berkenaan kemampuan Ibnu Umar, bukan dari sudut leadershipnya tetapi dari sudut keilmuannya. Dan Ibnu Umar dikenali sebagai pelopor kepada apa yang saya sebut tadi, madrasah ahli hadis. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, apa yang disebut oleh Saidina Ibnu Umar di sini, bahawa tak akan sampai, kata Ibnu Umar. Sekali lagi, ini adalah asar. Ibnu Umar adalah sahabat. Asar daripada sahabat yang bernama Abdullah Ibn Umar ini, tak akan sampai seorang hamba kepada hakikat ketakwaan yang sebenar sehinggalah dia mampu untuk meninggalkan apa yang disebut sebagai mahaka fis sadr. Mahaka fis sadr adalah apa yang, kalau ikut terjemahan di sini, disebut sebagai apa kesalahan yang terbayang. Halaman 21 diterjemahkan sebagai apa kesalahan. Cuma dalam banyak rujukan yang saya tengok, kebanyakan menggunakan perkataan taraddud, bukannya exact kesalahan. Apa yang dimaksudkan di sini adalah mahaka fis sadr adalah keraguan-keraguan, rasa ragu, rasa tak yakin, rasa confused dan seumpamanya, tetapi tidak sampai ke peringkat dia jatuh sebagai satu kesalahan yang konkret. Maknanya di sini, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
tidak mungkin akan mencapai suatu tahap ketakwaan, kegerunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakutan yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia mampu untuk meninggalkan sebarang bentuk keraguan di dalam dadanya, di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita berbicara tentang bagaimana untuk mencapai tahap ketakwaan yang kita sering dibacakan kepada kita seruan-seruan untuk kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Hatta dalam khutbah Jumaat kita akan diulang-ulang berkenaan ittaqullah. Malah ittaqullah itu menjadi suatu kemestian untuk disampaikan seruan kepada umat yang hadir pada hari Jumaat agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Umar mengingatkan kepada kita, untuk mencapai tahap ketakwaan perlu untuk sekali lagi mengulangi apa yang disebut oleh Ibnu Mas'ud, kena buangkan segala keraguan yang mungkin bersarang, yang mungkin hadir, yang mungkin singgah di dalam hati kita masing-masing. Keraguan ni boleh datang daripada pelbagai angle. Ada setan master keraguan yang dia akan campakkan kepada kita rasa ragu, rasa was-was kepada kita, rasa, ialah kadang-kadang kita dah wuduk tapi kita ada gangguan daripada syaitan yang cuba menyuntik keraguan kepada kita. Maka dia bisikkan kepada kita, engkau dah kentut dah tadi, engkau dah terbatal dah tadi. Ini semua adalah bentuk-bentuk keraguan, tetapi keraguan yang berkenaan dia boleh dianggap sebagai keraguan minor, yang boleh untuk disanggah dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengaji. Dengan kita ada ilmu, insya-Allah keraguan itu akan ditolak. Keraguan tersebut kita boleh untuk kesampingkan. Contohnya, kalau kita mengaji, maka kita mungkin akan mengaji berkenaan istishab. Istishab ini adalah salah satu daripada sumber rujukan dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, tuan-tuan semua mazhab Syafi'i kan? Ada Hanafi sini. Tak salah jadi Hanafi pun, cuba kena mengaji. Jangan sekadar-kadar mengaku Hanafi ke Wahabi ke dan seumpamanya. Okey, dalam mazhab Syafi'i salah satu daripada sumber rujukan perundangannya, sumber hukumnya adalah istishab. Maka istishab ini akan mendidik kita bagaimana kita akan merujuk berdasarkan kepada apa yang pasti. Contohnya, yang pasti itu adalah kita confirm kita dah ambil wuduk, itu pasti. Manakala yang tak pasti adalah gangguan-gangguan yang kata kita dah terkentut, kita dah terbatal, kita dah buat begitu begini ataupun seumpamanya. Maka perlu dirujuk kepada perkara yang telah pasti tadi, iaitu kita telah confirm kita wuduk. Kentut kita tak confirm, maka kena ambil hukum kita telah wuduk tadi berdasarkan kepada apa yang telah pasti dilakukan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ini akan memandu kita dan memudahkan kita dalam urusan. Itu contoh. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, soal keraguan ini memang akan ada pada bila-bila masa. Sebab kita manusia biasa. Kita bukan malaikat, bukan nabi, bukan rasul. Maka dengan sebab tu akan kadang-kadang hadir keraguan. Kadang-kadang dalam saat kita sedih mungkin, maka di sana kita akan macam ada rasa loose, rasa longgar sikit. Maka pada waktu itu kita perlu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta kadang-kadang orang perempuan katakan waktu-waktu uzur dia adalah waktu yang mungkin dia agak vulnerable, agak sensitif, agak rapuh, yang mudah untuk dihinggapi ataupun disinggahi oleh perkara-perkara yang datang daripada syaitan, keraguan, nafsu ataupun seumpamanya. Maka perkara-perkara tersebut sepatutnya boleh untuk ditangani bila mana hadir keyakinan yang jitu kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersegera kembali kepada Allah dalam apa jua keadaan. Okey, ini apa yang disebut sebagai yada' ma haka fis sadr.
Kemudian waqala Mujahid. Mujahid adalah dari kalangan tabi'in. Mujahid bukan sahabat, dia adalah daripada kalangan tabi'in. Apa yang disebut di sini adalah syara'a lakum awsaynaka ya Muhammad wa iyyahu dinan wahidan. Dan saya sambung terus, waqala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas seorang lagi tokoh ilmu, dan Ibnu Abbas dianggap sebagai antara imam mufassirin, seorang tokoh ilmu yang banyak menguasai ilmu tafsir, banyak menguasai ilmu wahyu. Ini adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyebut syir'atan wa minhaja, sabilan wa sunnah. Dua ni, satu Mujahid, satu lagi Ibnu Abbas. Dia menghuraikan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berkenaan syir'atan wa minhaja, iaitu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebut berkenaan syara'a lakum, apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah suatu syariat, suatu jalan, suatu minhaj, suatu panduan untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka panduan ini awsaynaka ya Muhammad, disebut oleh Mujahid. Awsaynaka merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan ataupun menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iyyahu dinan wahidan, memberikan penekanan berkenaan agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah satu. Merujuk kepada kita melihat dalam Islam bagaimana kita meyakini dan mempercayai kepada kewujudan perutusan para nabi dan para rasul. Maka sebahagian melihat dan sebahagian cuba untuk menimbulkan keraguan bahawa bila banyak nabi, bila banyak rasul, maka dia adalah berbeza-beza, ia adalah agama yang lain-lain. Maka ditegaskan di sini bahawa agama itu satu, agama itu satu, jalan itu satu. Cuma di sana ada syariat yang berbeza-beza bagi adres keperluan umat yang ada pada waktu yang berkenaan. Maka umat Nabi Musa, dia ada syariat, ada kitabnya yang tertentu. Tetapi dari sudut akidah, dia tidak pernah timbul bahawa dalam mana-mana ajaran yang berkait dengan contoh Trinity. Jadi ada tiga konsep ketuhanan Trinity ini tak ada. Dari sudut akidah, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu daripada zaman Nabi Adam sampailah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut akidah tiada sebarang percanggahan. Nabi Sulaiman katakan, Nabi Daud katakan, dianggap oleh orang Yahudi sebagai dia punya rasul lah, betul. Dari sudut diutuskan Nabi, rasul-rasul yang berkenaan kepada mereka. Namun begitu adalah dengan akidah yang sama, iman yang sama, tiada pertikaian, sehingga disebut di sana la nufarriqu baina ahadim minhum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah membeza-bezakan di antara Rasul 1, Rasul 2, Rasul 3, semua sama dari sudut akidahnya. Cuma dari sudut syariatnya berbeza. Dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dihadirkan sebagai syariat yang terakhir, maka ia membatalkan pada perkara-perkara yang bercanggah. Maknanya di sana ada perkara yang sama, ada syariat yang sama daripada zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa sampai kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada yang mungkin berbeza. Bila berbeza, maka Al-Quran dan syariat yang terakhir telah menasahkan yang terdahulu daripada itu. Maka dengan sebab itu dalam Islam pun kita diajar bagaimana antara sumber rujukan ataupun sumber perundangan kita juga menerima pakai syariat mereka yang terdahulu daripada kita, dengan syarat dia tidak bercanggah dengan apa yang dipandu di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Zaman-zaman sebelum Islam dah ada haji dah. Zaman sebelum
sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ritual haji ni zaman Nabi Ibrahim pun ada dah, menunaikan haji. Tetapi bila mana sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pelaksanaan haji itu perlu mengikut apa yang dipandu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus menolak pendekatan-pendekatan haji yang terdahulu daripada itu. Tawaf telah dilakukan sebelum daripada itu, cuma yang dimurnikan contohnya adalah tawaf di dalam keadaan menutup aurat. Contoh sebelum daripada itu, wallahu alam, mungkin dia tak ada juga kaitan dengan agama yang terdahulu, cuma dia jadi tradisi tawaf di dalam keadaan tanpa seurat benang. Saya kira itu mengarutlah, tak adalah dalam mana-mana ajaran, baik Taurat ke Injil ke ataupun kitab-kitab yang terdahulu daripada kalangan agama Ahnaf pun saya kira tiada begitu. Namun ia lebih kepada apa yang bersifat tradisi. Maknanya di sana telah dilakukan tawaf sebelum daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Islam tidak membatalkan amalan tawaf yang berkenaan, tetapi sebaliknya dimurnikan dari sudut menutup aurat. Dipandu dengan daripada sebahagian daripada mereka mungkin menjadikan itu untuk menyembah berhala-berhala mereka kepada menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi contoh-contoh lain yang termasuk dalam sunan fitriyah. Contohnya adalah amalan-amalan yang dilakukan oleh umat yang sebelum daripada kita. Namun begitu, bila didatangkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam, maka sekaligus ia menasahkan yang terdahulu daripadanya. Maka apa yang disebut di sini, waqala Ibnu Abbas syir'atan wa minhajan sabilan wa sunnah, juga sebagai suatu penegasan berkenaan satu jalan dan satu sunnah, satu panduan yang wajar untuk diikuti oleh umat sepanjang zaman. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, saya sambung sikit lagi untuk kita baca sikit daripada halaman 21, bab du'aukum imanukum. Mungkin hari ini kita sempat untuk tengok kepada sanad sahaja dulu. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, haddatsana Ubaidullah, dan dia dimulakan dengan bab du'aukum imanukum. Dalam kitab yang kita ada ini, dia agak kurang sama dengan nuskhah asal Sahih Al-Bukhari. Dalam nuskhah yang asal, dia akan kalau macam ni kan, kita akan baca du'aukum imanukum, kita pun confuse apa yang dimaksudkan. Doa kamu adalah iman kamu. Sebenarnya ada tambahan dalam nuskhah yang asal Sahih Bukhari, ditambah dengan liqaulihi azza wa jal. Du'aukum imanukum ini adalah berdasarkan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 77. Tuan-tuan boleh rujuk kepada Quran masing-masing. Dalam surah Al-Furqan ayat 77, iaitu firman Allah, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Boleh tengok kepada ayat Al-Furqan ayat 77. Maka barulah ditulis ataupun dicatatkan matan hadis di sini, haddatsana Ubaidullah bin Musa qala akhbarana Hanzalah. Maka selepas daripada du'aukum imanukum adalah liqaulihi azza wa jal, kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Apa maksudnya? Katakanlah, ini adalah ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada umatmu wahai Muhammad, ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Maksudnya di sini adalah tidak akan diberikan perhatian tidak akan diberikan perhatian kepada kamu, yakni hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala oleh Tuhanku
yakni Allah Subhanahu wa taala, laula du'aukum, tanpa kamu memanjatkan, merafakkan doa kepada Allah. Dan apa yang dimaksudkan doa kat sini adalah tanpa kamu tunduk dan juga melakukan ibadah kepada Allah. Okey, maknanya di sini tuan-tuan muslimin dan muslimat, ayat ini du'aukum imanukum memberikan penegasan bahawa tidaklah iman kamu akan diterima, tidaklah iman kamu akan dipandang, tidaklah iman kamu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan kamu meletakkan ketundukan dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Dalam kesimpulan yang mudah, iman ini bukan setakat cakap. Iman ini bukan setakat syahadah sahaja. Iman ini bukan setakat mengucap cukup, tidak. Tetapi sebaliknya perlu untuk diiringi dengan apa yang disebut sebagai ibadah kepada Allah, ketundukan dan juga pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan dengan du'aukum imanukum. Hadisnya daripada Ubaidillah bin Musa qala akhbarana Hanzalah bin Abi Sufyan. Di sini Hanzalah bin Abi Sufyan, sebahagian merujuk ia Hanzalah daripada keturunan Abu Sufyan, dengan sebab Hanzalah ini datang daripada keturunan Safwan bin Umayyah. Daripada keturunan, bila disebut kat sini Abu Sufyan, ada yang menyatakan bahawa itu bukan direct bapanya, tetapi disandarkan kepada datuknya. Kira datuk lah, dia punya mungkin juga dia jadi moyang ataupun dah ke atas beberapa lapis. Cuma Hanzalah ini adalah daripada keturunan Safwan bin Umayyah. An Ikrimah bin Khalid an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qal, maka di sini dirujuk kepada Ikrimah bin Khalid. Ikrimah bin Khalid adalah tabi'in. Namun begitu, ada dua Ikrimah. Yang Imam Bukhari merujuk Ikrimah yang pertama, iaitu Ikrimah ini adalah Ibnu Sa'id bin Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Dengan sebab ada juga beberapa riwayat yang disandarkan kepada Ikrimah bin Khalid bin Salamah. Ikrimah bin Khalid bin Salamah dianggap riwayatnya dhaif. Namun begitu, Ikrimah bin Khalid bin Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah ini dianggap sebagai seorang perawi yang siqah. Perawi yang siqah maknanya perawi yang tiada pertikaian padanya dan kesiqahannya adalah muttafaqun alaih. Maka di sini yang dirujuk oleh Imam Bukhari di dalam memetik hadis ini adalah daripada chain of narrators yang kuat. Okey, daripada Ubaidillah tadi bin Musa, kemudian melalui Hanzalah yang mengkhabarkan hadis ini daripada Ikrimah bin Khalid, seorang tabi'in, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, merujuk kepada Abdullah bin Umar, dan dalam beberapa hadis disebut anhuma dengan sebab dirujuk kepada Abdullah dan juga Saidina Umar bapanya. Maknanya dimuliakan. Ini cara bagaimana mereka memuliakan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka radhiyallahu anhuma ni adalah doa, iaitu didoakan agar Allah Subhanahu wa taala meredai kedua-duanya, iaitu Abdullah bin Umar dan juga Umar ibn al-Khattab sendiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini biasa kita baca, bunyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa sawmi ramadan. Pun begitu, ada beberapa persoalan yang memerlukan kepada kupasan. Kalaupun tidak
secara detail adalah kepada beberapa persoalan. Contohnya, kenapa didahulukan Al-Hajj daripada saum Ramadan, kenapa disebut iqamis salah, kenapa disebut ita'iz zakat. Kalau mungkin kita terjemahkan Melayunya, mungkin lebih kurang sama je. Contohnya mendirikan solat dengan menunaikan zakat. Boleh juga kita sebut menunaikan solat, betul? Even dalam niat kita, lafaz niat Melayu kita akan sebut tunai kerana Allah. Jadi beberapa persoalan ini insya-Allah dalam pengajian yang akan datang kita akan tengok insya-Allah kenapa begitu begini dan seumpamanya. Moga-moga ia menjadi panduan kepada kita bersama dan menjadikan kita mereka yang insya-Allah menyahut du'aukum imanukum insya-Allah. Maka kita memperbanyakkan doa yang sekaligus itu merupakan tanda ketundukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, untuk pengajian yang akan datang, mungkin kalau tuan-tuan ada soalan, ada pandangan dan seumpamanya, boleh juga untuk dikemukakan untuk kita bincangkan, baik dari bab Kitabul Iman, muqaddimah kepada Kitabul Iman, sampai kepada hadis yang kita baca pada hari ini, selain daripada apa yang akan saya sampaikan dan bentangkan dalam pengajian nanti. So that insya-Allah kita akan dapat manfaat yang lebih, dan mungkin juga ada benda-benda yang mungkin tuan-tuan nak betulkan saya, ataupun mungkin juga nak sampaikan pandangan daripada tok guru lain ke ataupun seumpamanya. Kita boleh jadikan dia sebagai sharing session untuk kita mencampahkan minda dan menambahkan kefahaman kita, walaupun daripada pelbagai sudut yang insya-Allah semuanya diniatkan kerana Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sama-sama kita berdoa moga-moga Allah merahmati pertemuan kita dan menjadikan kita pencinta ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka yang semakin bertambah dan bertambah iman dan amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma wa la muqattaran fi rizqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua bapa kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa ahli keluarga kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah, sahabat handai kami ya Allah, ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, bukakan hati kami ya Allah untuk menerima Islam dan iman dengan sepenuhnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bukakan hati kami untuk menerima nur dan petunjuk-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kami kefahaman terhadap ilmu-Mu ya Allah. Hidupkan kami dengan Islam, matikan kami dengan Islam. Hidupkan kami dengan iman, matikan kami dengan iman ya Allah. Ya Allah, berikan kami sepenuh keyakinan terhadap apa yang diturunkan oleh-Mu ya Allah. Berikan kami sepenuh keyakinan terhadap syariat-Mu ya Allah. Berikan kami sepenuh keyakinan terhadap keimanan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jauhkan kami daripada keraguan dan kebingungan ya Allah. Jauhkan kami daripada salah sangka ya Allah. Jauhkan kami daripada perselisihan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang bersaudara ya Allah, yang mengikat hati kami ya Allah untuk bekerja di atas nama-Mu ya Allah, untuk menjulang syariat-Mu ya Allah, untuk menegakkan kalimah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan singkirkan kami daripada jalan yang Engkau redai ini ya Allah. Jangan singkirkan kami daripada jalan yang Engkau redai ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil fasiqin wansurna 'alal qaumil zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang sebaliknya daripada kelemahan saya sendiri. Mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala kalau ada perkara yang lari daripada landasan kebenaran, dan minta maaf daripada tuan-tuan muslimin dan muslimat kalau ada salah dan silap. Sama-sama kita tangguhkan kuliah maghrib kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.
أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله الهداية والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.